Jabatan Pengurusan dari Ministry of Education. Beliau akan menyampaikan satu topik yang berjudul skim-skim beasiswa. Jika anda ada soalan, anda bolehlah menulis di ruang chat dan akan dijawab di 10 minit terakhir sesi ini nanti. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning dear esteemed viewers. Thank you for joining me here this morning. My name is Chigur Zaini bin Muhammad Saifullah. I am pegawai pelajaran di Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan. So today I'm going to sampaikan taklimat mengenai skim-skim beasiswa kerajaan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke luar negeri di bawah Kementerian Pendidikan. I cannot share my screen. Hello. Hello. Can you hear me clearly? Somehow I cannot share my screen. Can the admin allow me to share my screen, please? Thank you. Hello, hello. Can you guys hear me? Thank you. Sorry for the technical issues. But I still cannot share my screen. Okay, sorry everyone for the delay. So as I mentioned, I'm going to share about skim-skim beasiswa kerajaan ke luar negeri di bawah Kementerian Pendidikan. So untuk makluman semua, skim beasiswa ke luar negeri di bawah Kementerian Pendidikan adalah dikendalikan oleh Jabatan Pengurusan Beasiswa. So in this presentation, I am going to explain about skim beasiswa kerajaan ke luar negeri di General 1 and skim bantuan pinjaman pendidikan SPPP ya. So for skim beasiswa kerajaan ke luar negeri umum, Kementerian Pendidikan menawarkan 4 peringkat. Pertama sekali ijazah pertama ataupun degree, and then kedua ijazah sarjana, master, ketiga ijazah ikhtisas profesional dan ijazah doktor falsafah ataupun PhD. Whereas for skim bantuan pinjaman pendidikan, we only offer for ijazah pertama, degree level sahaja. So first, I'm going to explain about skim beasiswa kerajaan ke luar negeri. So pertama sekali syarat-syarat utama, ini umum ya untuk ke empat level lah. Pertama sekali, pemohon hendaklah terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Artinya mesti mempunyai kad pengenalan berwarna kuning.
Selain itu, syarat kedua adalah had umur. Umur hendaklah tidak melebihi 26 tahun bagi pemohon ijazah pertama for degree. Whereas 30 tahun bagi pemohon ijazah sarjana, ikhtisas dan doktor falsafah. Pada 1 September sesi akademik dipohonkan. Artinya if you apply for this year punya academic session, so by 1 September 2022 kamu punya umur mestilah 26 tahun ataupun 30 tahun ke bawah, depending on level yang kamu apply. Selain itu, syarat bahasa Melayu adalah minimal kredit C6 di dalam Brunei Cambridge GCE O level. Dan syarat utama yang terakhir adalah bahasa Inggeris. So we have 4 options. Pertama sekali, it's either you obtain minimum C6 for Brunei Cambridge GCE O level English atau minimal grade C for IGCSE English as second language ataupun grade C for your AS general paper ataupun minimal 6.5 overall band for IELTS. So let's move on to syarat kelayakan akademik. So in order for you to be eligible to apply for scholarship degree ke luar negeri, bagi pemohon yang mempunyai kelulusan A-level, our requirement adalah minimum 300 UCAS tarif points bagi 3 mata pelajaran yang terbaik. And then each subject must be minimum grade C. So artinya in order for you untuk mendapatkan 301, it's either you mendapat ABC ataupun BB dan lain-lain lebih tinggi is better lah. And then your A-level itu hendaklah diperolehi tidak lebih dari 2 tahun kebelakangan. And then for IB diploma applicants, this is for students yang belajar di Jerudong International School especially and ISD. Mereka mempunyai kelulusan IB diploma, so our requirement is minimum 32 mata yang diperolehi tidak lebih dari 2 tahun kebelakangan. Whereas for HND or advanced diploma, our requirement is minimum distinction. Sama jua diperolehi tidak lebih dari 2 tahun kebelakangan. Seterusnya, syarat kelayakan akademik bagi kursus perubatan dan pergigian. Ini indasaman ya, kalau macam tadi yang cikgu share tu is for degree yang lain. Kalau for medicine and dentistry, our requirement is different. For A-level, the requirement is minimum 360 UCAS tarif points for 3 subjects, for 3 best subjects. And then minimum grade A for all subjects. Artinya you must obtain straight A. Lagi bagus is better lah. Dan A-level itu hendaklah diperolehi tidak lebih dari 2 tahun kebelakangan. Atau bagi yang mempunyai IB diploma, syaratnya adalah minimal 38 mata diperolehi tidak lebih dari 2 tahun kebelakangan. On top of that, kami juga membagi syarat bahasa English hendaklah memperolehi minimal grade B3 bagi subjek English Brunei Cambridge GCE O level. We only accept GCE O level other than that tidak. So moving on to syarat kelayakan akademik bagi master, profesional dan PhD. So untuk memohon master, our syarat is master ataupun profesional, our syarat is minimum ijazah pertama dengan kepujian kelas kedua atas, second upper. Whereas for peringkat ijazah doktor falsafah, our requirement is minimum ijazah sarjana. As long as you have master, then you can apply. It doesn't matter whether you obtain distinction, credit ke apa, as long as ada master, we accept. So moving on to syarat tempat pengajian. Pemohon hendaklah memperolehi tawaran untuk mengikuti pengajian di universiti yang berkedudukan 250 teratas dunia. According to the first one, QS World University Ranking
ataupun Times Higher Education University rankings. So if you wanted to know more about the rankings, you can go to the website. Ada cikgu bagi tu for QS, you go to topuniversities.com, whereas for Times Higher Education, you go to timeshighereducation.com. Ataupun memperolehi tawaran untuk mengikuti pengajian di universiti yang berkedudukan 20 teratas dunia di dalam bidang yang diceburi mengikut QS World Ranking ataupun Times Higher Education Ranking. Artinya, sekiranya universiti yang kamu apply itu indah tersenarai di dalam top 250, tetapi sekiranya universiti itu tersenarai di dalam top 20 by subject, then we can consider your application. Ada juga tu case-nya. Seterusnya, syarat kursus yang dipohonkan. Untuk ijazah pertama, we have 34 courses bagi sesi akademik 2022-2023. Untuk makluman semua, kursus-kursus ini is based from government punya demand. So every year memang berubahlah kursus ini because the demand is actually for the next 3 to 4 years. So you don't expect apa yang tersenarai tahun ini will tersenarai tahun depan. Besar kemungkinan ia akan berubah, and then ada juga yang stay masih. This senarai you can get from surat pemberitahuan Kementerian Pendidikan, which you can download from MOE website. Adanya. Ini cikgu anu saja. I just show you. So for master, professional and PhD sama juga. You must follow our kursus yang kami senaraikan sahaja. Okay. So sekiranya kamu mengikuti kursus yang indah tersenarai di dalam senarai Kementerian Pendidikan ini, tetapi kamu mendapat offer daripada top 20 university in the world, your application can be considered case by case. Hadapkan sahaja tu Jabatan Pengurusan Beasiswa, subject to kamu mendapat offer daripada top 20 universities in the world. Selain itu, kami ada syarat tambahan juga. So for scholarship ke luar negeri, syarat tambahan yang pertama, pemohon hendaklah disahkan sihat dalam pemeriksaan kesihatan, dan pemohon juga dikehendaki untuk menghadapkan borang pemeriksaan kesihatan bersama dengan permohonan HIKAS. So when you submit your HIKAS application form, you need to send along your borang pemeriksaan kesihatan, your medical check-up. Selain itu, pemohon hendaklah bersih tapisan keselamatan. Tidak boleh ada criminal record. Dan selain itu, kursus atau program dan tempat pengajian hendaklah diiktiraf oleh Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan ataupun MKPK. So next, I'm going to share proses pemilihan skim beasiswa kerajaan ke luar negeri. So once you submitted your application, and then you met all the requirement, syarat-syarat utama, syarat kelayakan akademik, tempat pengajian, syarat kursus and syarat tambahan, you will be shortlisted untuk menghadiri MMI, multiple mini interviews. So for MMI, calon akan dinilai melalui 6 kriteria. And then the passing mark for MMI is 50%. So kalau kamu mendapat, sekiranya markah kamu kurang daripada 50%, kamu tidak akan layak untuk ke proses saringan yang seterusnya. So for those student yang mendapat markah lebih daripada 50%, they will proceed to proses seterusnya, which is SLA, Scholarship Leadership Assessment. So for this process, student akan dinilai ciri-ciri kepimpinan, kerja berpasukan, ketahanan fizikal dan mental,
dan problem solving skill. The passing mark is also 50% for SLA. I'm going to explain further about MMI and SLA in my next slides. And then terakhir sekali, senarai pelajar yang disenarai pendek akan dibawa ke jawatan kuasa biasiswa. Dan sokongan jawatan kuasa biasiswa akan dihadapkan ke pihak atasan. Only the shortlisted one yang mendapat markah 50% ke atas for MMI dan SLA akan dibawa ke jawatan kuasa biasiswa. So for MMI, there will be 6 stations. So di mana setiap station itu student akan dibagi masa 5 minit tu. So for each station, apa yang akan kami nilai adalah communication skills, critical thinking skills, loyalty and commitment, field of study, career progression, and your MIV values. So ada 6 and then we have 6 stations. So dah tahu lah tu di mana sekarang stationnya. So you just be prepared. Ini saja yang kami bagi tahu. For proses pemilihan SLA, untuk makluman semua, SLA ini kami mula melaksanakan pada tahun lepas 2021 sebagai salah satu selection tool. Dan SLA ini dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan. Antara ciri-ciri yang dinilai adalah kepimpinan, kerja berpasukan, ketahanan fizikal dan mental, dan kreativiti dalam menyelesaikan masalah. That's why we need everyone untuk menghadapkan borang pemeriksaan kesihatan medical check-up semasa menghadapkan borang permohonan HIKAS. Because you need to be fit untuk SLA ni. So in case you are wondering kenapa Kementerian Pendidikan mengadakan SLA ni, our objective are pertama sekali sebagai usaha Kementerian Pendidikan dalam mengenal pasti dan memilih krem di kalangan pelajar-pelajar cemerlang melalui proses pemilihan yang ketat dan teratur. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga ingin mengenal pasti pelajar-pelajar yang bukan sahaja mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang, akan tetapi mempunyai ciri-ciri lain seperti kepimpinan dan kerja berpasukan. Dan terakhir sekali, sebagai usaha kementerian dalam mengurangkan kadar pelajar yang mengalami masalah kemurungan ataupun depression semasa mengikuti pengajian di luar negara. So important note for everyone. Pertama sekali, pemohon yang memenuhi syarat kelayakan dan telah menjalani proses pemilihan bukanlah sebagai satu jaminan untuk dianugerahkan beasiswa kerajaan ke luar negeri. So it doesn't guarantee you that you will get the scholarship, although you are eligible academically and already undergo our selection processes. It's not confirmed yet. Selain itu, kursus-kursus yang ditawarkan pada setiap tahun adalah mengikut keperluan kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan berubah berdasarkan kepada keperluan dan kekosongan jawatan. Dan terakhir sekali, hanya pemohon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan. Pelajar-pelajar yang dianugerahkan beasiswa kerajaan ke luar negeri akan diikat janji untuk berkhidmat dengan kerajaan. Tempoh ikat janji ada 2 tu. Pertama sekali 5 tahun. So 5 tahun ini is for those students yang mengikuti kursus di bawah beasiswa kerajaan di luar negeri bagi tempoh 4 tahun dan ke bawah. Manakala yang diikat janji 10 tahun adalah pelajar yang mengikuti kursus di bawah beasiswa kerajaan ke luar negeri selama lebih daripada 4 tahun. Seterusnya, tata cara permohonan ijazah pertama, degree. So, application hendaklah dibuat secara dalam talian melalui HIKAS. hikas.moi.gov.bn.
Semua online tu for degree. Selain itu, pemohon perlu menghadapkan perkara-perkara berikut ke pejabat Jabatan Pengurusan Beasiswa. Pertama sekali, salinan borang HIKAS. So after you submitted your HIKAS form, you need to print and then you send to us. Selain itu, you need to submit borang B 4 keping, salinan surat tawaran tempat pengajian, isi kandungan kursus, dan salinan sijil dan dokumen yang telah pun disahkan, certified true copies. Tarikh mula permohonan for degree adalah mengikut tarikh HIKAS yang dibuka pada 5 Januari yang lalu dan akan ditutup pada 17 Februari in less than 2 weeks, pukul 2 petang. So make sure you hadapkan your permohonan as soon as possible. So whereas for master, professional and PhD, tata cara permohonannya adalah dengan memuat turun borang permohonan di laman sesawang Kementerian Pendidikan www.moi.gov.bn. Setelah itu, borang berkenaan hendaklah diisi dan once lengkap, you email the form to apply-scholarship@moi.gov.bn. After you submitted your form, you need to print out your form dan hadapkan dokumen-dokumen lain yang diperlukan ke pejabat Jabatan Pengurusan Beasiswa. Tarikh mula permohonan adalah pada 1 Februari 2022 jam 8.30 pagi dan akan ditutup pada 31 Mac 2022 jam 4 petang. So next, I'm going to explain about Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan SPPP. For this scheme, we only offer for peringkat ijazah pertama, degree sahaja. Selain daripada itu, nada. Syarat-syarat utama kurang lebih juga dengan syarat beasiswa. Pertama sekali, pemohon hendaklah terdiri daripada rakyat ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Artinya memegang kad pengenalan berwarna kuning. Had umur tidak melebihi 26 tahun pada 1 September sesi akademik dipohonkan. Dan syarat utama yang terakhir adalah bagi subjek bahasa English, you have 4 options as well. For Brunei Cambridge GCE level, you must obtain minimum C6 ataupun grade C for GCSE English as second language atau grade C for AS General Paper atau 6.0 mata overall band for IELTS. Seterusnya, syarat kelayakan akademik bagi memohon skim bantuan pinjaman pendidikan. Bagi pemohon yang mempunyai kelulusan A-level, our syarat is minima 240 mata for 3 best subjects. And then kesemua subjek itu hendaklah tidak kurang daripada grade C. And di-obtain 2 tahun kebelakangan sekali duduk. So sekiranya in November, 3 mesti in November. Seterusnya, bagi pemohon yang mempunyai International Baccalaureate Diploma, our requirement is minimum 300 points yang diperolehi 2 tahun kebelakangan. Whereas for advanced diploma and higher national diploma holder, our requirement is minimum distinction yang diperolehi 2 tahun kebelakangan. Selain itu, skim bantuan pinjaman pendidikan ini juga dibukakan kepada pelajar persendirian. Contohnya yang sudah first year, anda perbelanjaan sendiri, boleh juga memohon dengan syarat minima kepujian kelas kedua atas. So you must obtain from your uni your first year or your second year punya result, and then you hadapkan your result itu ke Jabatan Pengurusan Beasiswa. Seterusnya, syarat tempat pengajian. Pemohon hendaklah memperolehi tawaran untuk mengikuti pengajian di universiti yang berkedudukan top 40 dalam The Times Good University Guide United Kingdom atau top 20 mengikut bidang by subject mengikut The Times Good University Guide United Kingdom atau top 300 dalam QS World University Ranking atau sekurang-kurangnya
5 star bagi Institut Pengajian Tinggi Malaysia mengikut Setara 2017. Please only refer to this for ranking. Syarat kursus yang dipohonkan hendaklah mengikuti kursus yang sejajar dengan keutamaan dan keperluan negara seperti mana dalam senarai kursus terkini SBPP bagi sesi akademik dipohonkan. Apa yang tertera di screen itu is actually senarai kursus bagi sesi akademik 2022-2023 tu. So there is only 25 courses saja. You can refer this course by downloading the surat pemberitahuan di website Kementerian Pendidikan. Selain itu, kami ada syarat tambahan juga. Pertama sekali, pemohon hendaklah lulus temuduga pemilihan yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan, bersih tapisan keselamatan, dan kursus atau program dan tempat pengajian hendaklah diiktiraf oleh Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan ataupun MKPK. So next, insentif SBPP sebagai dorongan kerajaan supaya pelajar-pelajar yang di bawah SBPP ini untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang, kerajaan memberikan insentif based from your final year result tu. So pertama sekali, for those student yang mendapat first class with honours, this student will be offered untuk menukar pinjaman SBPP kepada beasiswa kerajaan. Artinya pelajar itu segala kos 100% ditanggung oleh kerajaan. But in return, the student akan dikajanji untuk berkhidmat dengan kerajaan selama tempoh minimum 3 tahun. So sekiranya student yang mendapat first class ini indah mau menerima tawaran, indah mau serve lah, for example, student boleh menolak tawaran untuk menukar SBPP itu kepada beasiswa, but they will durang akan dikenakan bayaran mengikut insentif student yang memperolehi kepujian kelas kedua atas, second upper with honours. So student yang mendapat second upper with honours, jumlah pembayaran balik adalah sebanyak 40%, artinya 60% will be sponsored by kerajaan tu. Dan yuran pendaftaran akan tetap dikenakan. Dan terakhir sekali, bagi pelajar yang mendapat second lower with honours, jumlah pembayaran balik adalah sebanyak 80%, selebihnya kerajaan bayar tu 20%. Dan yuran pentadbiran akan tetap dikenakan. So syarat untuk mendapat insentif ini ada 2. Pertama sekali, pelajar hendaklah memperolehi bahasa Melayu Brunei Cambridge O-Level minimum credit C6. And then yang kedua, kelulusan pelajar hendaklah yang mempunyai honours. So without honours, you cannot apply for this incentive. Next, tata cara permohonan. Pertama sekali, you need to download borang permohonan SBPP di laman sesawang Kementerian Pendidikan. And then you need to isi the borang. Borangnya in Excel format, you need to isi. Just leave it in Excel format, jangan tadi convert ke PDF ke apa. Once you completed mengisi, you email the form to sbpp@moi.gov.bn. Dan terakhir sekali, you need to print the form yang lengkap diisi dan hadapkan beserta dokumen-dokumen lain yang diperlukan ke pejabat Jabatan Pengurusan Beasiswa. Tidak lewat dari 17 Februari 2022. Permohonan SBPP sudah dibuka sejak 31 Januari lalu. So itu saja for SBPP. Next, I'm going to kongsikan sedikit lah mengenai skim BPTV in case ada yang berminat. So skim BPTV ini ringkasan bagian skim beasiswa pendidikan teknikal dan vocational untuk belajar di institusi pengajian tinggi swasta yang ada di Brunei. So syarat-syarat untuk mengapply skim BPTV ini adalah pertama sekali ianya dibukakan kepada rakyat ke bawah duli yang maha mulia atau penduduk tetap
negara Brunei Darussalam. Syarat kedua, pemohon hendaklah menamatkan pengajian di peringkat O-level dan mempunyai kelulusan 3 O-level dan ke bawah dalam peperiksaan O-level atau kelulusan yang sebanding dengannya. More than 3 O-level, Anda boleh apply. 3 O-level ke bawah sahaja. Seterusnya, memenuhi syarat-syarat kemasukan institusi pengajian tinggi swasta yang dipohonkan. Dan pengajian hendaklah sepenuh masa tu, Anda boleh part-time. Dan waktu siang sahaja. Seterusnya, pemohon hendaklah yang belum mempunyai sebarang pekerjaan sama ada di agensi-agensi kerajaan maupun pihak swasta. Seterusnya, mengikuti pengajian di IPTS dalam negeri yang dibenarkan dalam skim ini sahaja. Dan mengikuti bidang kursus yang disenaraikan setiap tahun berdasarkan keperluan negara dan diiktiraf oleh MKPK. Dan terakhir sekali, keutamaan akan diberikan kepada pemohon dari keluarga yang kurang berkemampuan. Seterusnya, bagi skim BPTV, jenis-jenis kemudahan yang dihulurkan adalah yuran pengajian, iaitu kos pengajian sepenuhnya termasuk yuran pendaftaran dan peperiksaan, dan allowance perjalanan sebanyak RM45 sebulan. Institusi IPTS di dalam negeri adalah seperti yang tertera di skrin di kita. So we offer scholarship untuk belajar di institusi ini. Untuk makluman semua, skim BPTV masa ini belum dibukakan. Selalunya dalam bulan Mei atau bulan Jun lah ada kami maklumkan di website Kementerian Pendidikan. So make sure bis kita mencek saja di sana. We will announce itu insyaAllah. That's all from me. Terima kasih. Untuk pertanyaan lanjut, you can contact us melalui Instagram. We have our Instagram account. You can also email us or you can text us via WhatsApp. And for those yang akan menghantar borang, alamat our pejabat adalah tingkat 5, Blok C, Bangunan Lama Kementerian Pendidikan, Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas. That's all from me. Okay, now we're going to move to sesi soal jawab. So ini ada question dari Farisha Ali. How many people are you sending for each course for degree? How many apa tak? How many people are you sending for each course for degree? For each course yang tersenarai di dalam di dalam surat pemberitahuan memang ada kuotanya lah, but we cannot tell the students berapa. It's either kadang ada 1, ada 2, memang ada kuotanya, that's for sure. But we cannot tell berapa lah specifically. Okay, here's the next question from Nas Ajak. How do we check for MKPK accredited courses? Untuk memohon pengiktirafan kelulusan, I think you need to hadapkan your course content ke MKPK ya. Tapi make sure kamu mendapat tawaran lah dahulu daripada universiti berkenaan, barulah kamu menghadapkan ke MKPK untuk kursus kamu itu diiktiraf. Okay, I need another question from Fifah Amri. If I take IGCSE subject for A level, am I eligible for scholarship? Our requirement is A level for degree. Kalau IGCSE, I'm not sure A level ada atau tidak IGCSE ni. Our requirement is A level and IB saja and HND.
Other than that, nada lah tu artinya. There's another. Is there a quota to how many students will get to move on the MMI? To move on apa tu? From? To move on to MMI. Yan dah beritahu pulang from what? Dia just cakap, is there a quota to how many students will get to move? To proceed daripada MMI itu, as long as you obtain 50% ke atas, you will proceed to SLA. And then SLA sama juga. If you obtain 50% ke atas, you will be shortlisted. Your name will be shortlisted untuk dibawa ke jawatan kuasa beasiswa. Okay, ini dari Haji Ahmad. Syarat tambahan medical mesti submit sama HIKAS. Kalau HIKAS satu semua tu. Scholarship you must for degree level you need to hadapkan your HIKAS punya application. SBPP sama juga. If you apply for SBPP, you also need to hadapkan your HIKAS application, because kami atau kirakan sebagai kamu punya backup lah, kamu mesti memohon sekurang-kurangnya satu kursus di dalam negeri melalui HIKAS. Okay, ini from Counselors SAB Siti Aziza. Assalamualaikum. When is the last date for any update information? Kira changing uni. For example, if my first choice uni give me an offer letter after the HIKAS deadline. If possible, please finalize your offer letter. Please finalize your your pilihan by 10 Mac. That's the latest date yang kami bagilah. Pasal apa? Our MMI akan diadakan dalam pertengahan bulan Mac ni. So we need to finalize by 10 Mac. So please submit everything by 10 Mac. Here from Farwiza Sufri. For medicine, is IGCSE first language English accepted? Maaf Pak. For medicine, our English requirement mesti minimum C3 O level sahaja. Selain daripada tu tidak boleh. Okay. Termasuklah IGCSE first language. Do you allow joint degrees for both scholarship or SBPP? For example, taking law with computing science and applying for No. SBPP. Okay, here's another. SBPP ini for degree saja. How about master? Can apply? As I mentioned earlier, SBPP is only for degree sahaja. Okay. What happened if I haven't received the offer letter from the university I had applied? We are giving you until 10 Mac to give us the offer letter. So meanwhile, sementara menunggu itu, we don't expect you to not to do anything. We expect you to follow up, at least follow up lah with your university. Mention to them that you're required to bagi jawapan by 10 Mac. Okay. We're going to have a last question from Aina Akila. If the application for university di luar negara are dimukas dari tarikh tutup permohonan, can we still apply for scholarship or SBPP? Can you repeat the question? If the application for university di luar negara
limpas dari tarikh tutup permohonan, can we still apply for scholarship or SBDP? Cannot. You must apply during our application window. Okay. Alright. Seems semua soalan sudah pun ada terjawab. Jika anda ingin maklumat lebih lanjut, bolehlah email atau hubungi pihak Jabatan Pengurus Beasiswa yang tertera display. Sesi seterusnya akan bermula pada pukul 2. For your information also, all of the videos from this webinar will be uploaded in our YouTube channel, HE Virtual Expo Brunei. So, boleh lihat dari sana. Sekian, terima kasih kerana menyertai sesi webinar bagi Expo Pengajian Tinggi secara atas talian 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih for the information.